bawa kenyataan Syahidan Kasim. Ini berlawanan dengan apa yang Syahidan Kasim kata. Tadi Hadi kata tak ada. Hadi kata tak ada. Dia kata tak ada, apa orang kata, usaha nak jatuhkan kerajaan. Syahidan dakwa ada usaha agar kabinet tak bertahan lama. Siapa menipu tuan-tuan? Syahidan Kasim menipu ke PAS yang menipu? Tiada rancangan jatuhkan kerajaan, kata Hadi. Oh, ini gambar Hadi Ini gambar dia baru kena panggil dekat IPD Sentul tadi tuan-tuan. Baru kena kutip kan. Kena kutip terus kata tak ada rancangan. Persi kami sedang berusaha supaya kabinet ini tidak tahan lama dan insyaAllah kami akan kembali memerintah berdasarkan kepada mandat rakyat. Now, tuan-tuan, saya tak tahulah mana dia dapat perkataan mandat rakyat tu lah. Daripada mana dia dapat idea mandat rakyat tu. Sebab kalau kita tengok, yang dapat 5.8 juta, 5.4 juta ke 8 juta saya tak ingat, undi rakyat Malaysia adalah Pakatan Harapan. Sedangkan Perikatan Nasional hanya dapat 4.7 juta. Yang dapat 82 kursi adalah Pakatan Harapan. Tak apa. Alright, so malam ni insyaAllah kita akan berbicara sedikit tentang perkara-perkara ini. Tapi sebelum itu, saya nak bawa tuan-tuan baca satu berita. Tadi kenyataan daripada Hadi, daripada Hadi Awang mengatakan bahawa tidak ada satu pakatan mengatakan bahawa tidak ada satu, orang kata apa, satu ketetapan ataupun tidak ada perancangan untuk nak menjatuhkan kerajaan yang ada. Itu kata Hadi Awang. Bahawa tidak ada satu apa orang kata pakatan untuk menjatuhkan kerajaan yang ada. Sekejap saya okey, tiada rancangan jatuhkan kerajaan menurut Hadi. Ni saya share dulu dengan kawan-kawan ni mana dekat TikTok dan juga dekat ni dekat YouTube. Sekejap. Okey. Right, saya baca. Tiada rancangan jatuhkan kerajaan, kata Hadi. Oh, ini gambar Hadi Ini gambar dia baru kena panggil dekat IPD Sentul tadi tuan-tuan. Baru kena kutip kan. Kena kutip terus kata tak ada rancangan. Presiden PAS Abdul Hadi berkata Perikatan Nasional tiada perancangan menjatuhkan kerajaan perpaduan. Pimpinan Perdana Menteri Anwar Ibrahim sekurang-kurangnya tidak untuk pilihan kecuali untuk pilihan raya akan datang lah. Itu fahamlah, katanya dalam sidang media setelah memberi keterangan di IPD Sentul. Beliau berkata PAS setakat ini hanya memantau prestasi kerajaan semasa dan menunggu reaksi rakyat sebelum mengambil tindakan selanjutnya. Berhubung siasatan polis ke atasnya, Hadi berkata beliau memberi kerjasama penuh dan bersedia untuk tindakan lanjut termasuk ke mahkamah. Terdahulu beliau hadir ke IPD Sentul untuk memberi keterangan atas dakwaan bahawa DAP mempromosi Islamifobia dan menghalang PAS daripada berkuasa selain menyifatkan parti komponen Pakatan Harapan itu tidak bermoral. Hadi turut menggunakan analogi bola sepak untuk mengatakan walaupun satu pasukan itu menang, pengadil tiba-tiba memberi masa tambahan bagi memberi peluang kepada pasukan kalah untuk menang dengan apa cara sekalipun. Saya tak tahu siapa yang dimaksudkan kalah tu, sebab yang kalah dia orang. Komen yang dipetik daripada kolom ditulis dalam lidah rasmi PAS Harakah ditafsir sebagai merujuk gesaan yang di-Pertuan Agong untuk membentuk kerajaan persekutuan perpaduan. Okey. Now, dalam masa yang sama, ada kenyataan daripada Syahidan Kasim. Syahidan Kasim menyatakan, okey, saya nak bawa kenyataan Syahidan Kasim. Ini berlawanan dengan apa yang Syahidan Kasim kata. Tadi Hadi kata tak ada. Hadi kata tak ada. Dia kata tak ada, apa orang kata, usaha nak jatuhkan kerajaan. Syahidan dakwa ada usaha agar kabinet tak bertahan lama. Siapa menipu tuan-tuan? Syahidan Kasim menipu ke PAS yang menipu? Ahli Parlimen Arau Syahidan Kasim mendakwa usaha sedang dibuat untuk memastikan PN menjadi kerajaan. Hari yang sama, ni kalau kita tengok hari yang sama, ini semalam 4 bulan. Hari ini 5 bulan. Hari ini berita 5 bulan. Sehari sebelum itu Syahidan Kasim pernah berkata, dalam sidang media setelah kempen PN di Padang Serai, Syahidan memberi gambaran betapa kabinet Perdana Menteri Anwar Ibrahim tidak akan bertahan lama. Kita bersyukur pertandaan yang baik sekarang ini ialah sokongan kepada PN luar biasa. Saya ucap tahniah kepada barisan kabinet Anwar Ibrahim. Kita redalah apa yang berlaku. Jadi kami sedang berusaha supaya kabinet ini tidak tahan lama dan insyaAllah kami akan kembali memerintah berdasarkan kepada mandat rakyat. Now, tuan-tuan, saya tak tahulah mana dia dapat perkataan mandat rakyat tu lah.
Daripada mana dia dapat idea mandat rakyat tu? Sebab kalau kita tengok, yang dapat 5.8 juta, 5.4 juta ke 8 juta saya tak ingat, undi rakyat Malaysia adalah Pakatan Harapan. Sedangkan Perikatan Nasional hanya dapat 4.7 juta. Yang dapat 82 kerusi adalah Pakatan Harapan campur muda. Sedangkan mereka hanya dapat 73 kerusi. So dekat mana yang kita panggil sebagai mandat rakyat? So saya tak pasti perkataan mandat rakyat tu dia faham ke tidak maksud mandat rakyat tersebut. Kemudian dia duk sembang kata kita ni mandat rakyat, kita mandat rakyat. Daripada segi jumlah pengundi yang undi dia pun, daripada segi jumlah kerusi yang dia ada sekalipun, dua-dua itu tidak menunjukkan mereka ada mandat. Jadi dekat mana yang kita katakan sebagai ada mandat rakyat? Itu yang kita agak pelik lah dekat situ. Tapi dengan dia orang ni saya tak pelik. Tuan-tuan, semalam Syahidan kata ada rancangan nak jatuhkan kerajaan. Tiba-tiba hari ini lepas kena kutip oleh polis, Hadi kata tak ada rancangan. Kita tak ada rancangan langsung. Kata hero, kata hebat, sembang bukan main. Baru kena kutip macam tu dah tukar cerita. Kan? Baik ngaku je lah. Kan? Baik ngaku je. Kenapa takut sangat nak mengaku? Okey. Dia sembang je tuan-tuan. Itu jenis geng-geng sembang. Tapi tak apa. Kan? Kita hari ini kita nak dengar. Satu lagi kenyataan Datuk Seri Anwar Ibrahim tadi berkenaan. Rupanya di dalam Bernas, Syahidan Kasim ada share. Ada share 400 juta dalam tu. Saya pun pelik. Kita pun pelik. Mana dia dapat duit 400 juta? Menarik tu. Dalam Bernas ni. Bernas ni adalah sebuah syarikat yang memonopolikan orang kata usaha untuk nak mengumpul beras. Nak orang kata apa, kononnya untuk food security lah. Tapi akhirnya, lebih 90% sekarang ni dimiliki oleh satu orang. Iaitu Syed Mohtar, kita kata. Dan kita mempersoalkan juga, ada seseorang daripada Bernas di Sarawak dulu pergi jumpa saya. Ini masa PRU hari tu lah. Dia kata, Iswadi tolong dedahkan sikit pasal Bernas ni Iswadi. Saya kata, tunggu dululah, lepas menang nanti saya cerita. Malam ni saya cerita. Dia kata, cuba persoalkan Bernas Sarawak ni, kat mana gudang beras dia? Cuba persoalkan Bernas Sarawak, dekat mana gudang beras dia? Bila saya fikir balik, kat mana gudang beras Sarawak? Cuba kita fikir, kat mana gudang beras? Adakah, ini soalan, ini bukan tuduhan, adakah sebenarnya beras tu tak ada? Tapi dia ambil beras import, dia repack. Ini bukan beras tempatan pun, sepatutnya Bernas ni adalah dia beli hasil usaha tempatan, dia repack, dia yang ada guna untuk tempatan atau ekspor. Tetapi persoalan dia kat mana? Kalau ada tempat untuk nak kumpul beras itu, kat mana? Di Sarawak lah, di Kuching. Kat Semenanjung saya tak tahu. Tapi di Sarawak, dekat mana? Jadi saya nak kalau boleh kerajaan siasat juga Bernas Sarawak ni. Mungkin lepas ni lah saya nak jumpa Mak Sabu. Abang Mat, InsyaAllah kita jumpa Abang Mat. Nanti kalau ada rezeki, saya nak jumpa Abang Mat lah. Nak tanya soalan ni Abang Mat. Bernas ni, di Sarawak gudang beras dia kat mana? Kalau ada, saya nak buat live kat situ lah. Jadi membenarkanlah dakwaan ada. Sebenarnya ada. Ada. Jadi kita nak tengok lah betul lah ke ada ke tidak. Kita tengok.